Turun ni kena hati-hati lebih sikit. Kalau naik tu hati-hati, yang bawah ni hati-hati, hati-hati, hati-hati. 3 kali lebih hati-hati. Nice, 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 nice. Hold, hold, hold. Yes, sliding sikit. Kau dapat rasa tau dia naik belakang tu lari. Which is memang nice. Alamak, terlalu tahan. Last power wheelie. Good job. Good job MT-09. Alhamdulillah. Itulah, motor ni memang fun lah. Dan kau boleh gunakan potential dia. Dan dengan elektronik dia semua tu, aku rasa sangat-sangat membantu. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Seperti mana yang kau tengok dalam video sebelum ni, kau boleh rasalah keterujaan aku bawa motor kat belakang aku ni, iaitu Yamaha MT-09 tahun 2022, yang paling latest. So dalam video tu korang boleh tengok aku macam pulas gila-gila apa semua kan. Tapi macam somehow controllable kan. Sebenarnya sebab apa? Sebab motor ni dari segi elektronik memang mantap gila. Seriously, motor ni dah macam komputer bergerak lah. Mana taknya kan. Motor ni sebenarnya dia dah dilengkapi dengan electronic aids, yang kira package dia tu di-develop from R1M. Yang mana yang R1M tu pula diambil daripada MotoGP. So dia kira macam teknologi yang kira advance gila lah. First time tau aku buat motor ni, tapi dah boleh push gila-gila. Kalau korang tak tengok lagi, korang boleh klik kat atas ni. Dalam video tu aku pakai Power Mode 1 tau. Power Mode 1 ni maksudnya yang full potential lah. Apa yang motor ni boleh buat, dia bagi semua. Dan Alhamdulillah dalam video tu kalau kau tengok memang agak controllable lah. So untuk video kali ni, aku nak bawa korang untuk tengok motor ni dengan lebih dekat dari segi electronic aids. Yang mana aku rasa bukan hanya kat motor ni, dekat motor-motor yang kira kebanyakan motor-motor moden yang range price dia RM55,000 ke atas, dah ada juga teknologi ni. So tanpa masa, jom. Okey, elektronik yang ada dekat motor ni, cara dia bekerja boleh kata sama juga dengan model flagship, iaitu Yamaha R1. Tapi dia kira dalam limited functionality lah. Maksudnya ada benda yang dia dah kurangkan dari segi function. Sebab R1 tu purpose dia memang untuk track kan. Macam motor ni purpose dia memang untuk road. So yang R1M tu sebab dia guna kat track, dia ada macam specific function ataupun detail-detail yang kira macam lebih lagi, yang mana korang perlukan bila korang layan track, berbanding dengan apa yang korang akan guna dekat jalan raya. Dalam kata lain, dia punya fungsi lebih terhad, tapi cara kerja dia sama. Okey, apa yang menjadikan elektronik dekat motor ni hebat adalah apa yang dipanggil oleh 6-axis IMU. 6-axis IMU ni dia measure melalui 6 axis, yang mana dia boleh measure accelerate dengan decelerate, maksudnya ke depan ke belakang. Dia boleh measure angle, bank kiri kanan, dan juga satu lagi dia boleh measure pitch dengan yaw, maksudnya macam ni. Macam kira kalau nak senang faham, macam kapal terbang lah. Bila dia punya ekor dia dah lari daripada dia punya depan kan, dia boleh measure tu juga. So kiranya IMU ni dia boleh measure, dia boleh tahu apa yang berlaku dekat motor ni dalam complete picture, 360. Okay, so yang pertama aku nak cerita pasal SCS ataupun slide control.
Motor ni ada slide control. Dan apa tu slide control? Fungsi dia macam nama dia adalah untuk control slide. Dia mengurangkan slide yang sideways tu kan, ketika tayar belakang berpusing jauh lebih cepat daripada tayar depan. Tapi korang jangan confuse dengan traction control, sebab traction control lain. Slide control ni kau boleh on walaupun traction control off. Maksudnya motor tu boleh slide straight dalam keadaan setting slide control ni on. So apa yang dikontrol? Dia kontrol, contohnya kalau slide tu tiba-tiba dah ada angle, kemudian dia rasa macam becoming uncontrollable ataupun unrecoverable, so dia akan potong lah slide tu. Memang canggih gila kan. Okey, kemudian motor ni dia ada lift control, ataupun kalau dekat model-model lain dia panggil anti-wheelie. Tapi bagi Yamaha, sistem lift control ni bukanlah anti-wheelie. Sebab apa? Sebabnya adalah dia punya objektif tu bukan untuk eliminate wheelie. Bukan untuk buang wheelie, tapi untuk dia kontrol macam mana tayar depan tu naik. Dia tak stop motor daripada wheelie, tapi dia bagi kau option untuk wheelie tu cepat ataupun perlahan. Sebabnya bila kau beli motor macam ni, kau akan rasa macam aku bukan tak nak wheelie, cuma aku nak wheelie dengan selamat. Dengan predictable kan. Kalau tak, kita tak boleh lah motor ni kan. So lift control ni korang boleh set. Nombor 1 yang paling cepat sekali naik. Maksudnya bila kau pulas je dia naik. So korang boleh enjoy lah wheelie tu kan. Dan nombor 2 dia naik tapi lebih perlahan. Kemudian yang nombor 3 tu dia naik lebih perlahan lagi. Yang mana boleh jadi sampai kau rasa macam wheelie tu dah detain kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia tak buang wheelie tu, tapi dia cuma perlahan kan. Dan dia jadi sangat perlahan menyebabkan masa tayar depan tu dah naik tu, kau dah nak shift ke next gear, which is eliminate wheelie tu. So kalau korang nak enjoy wheelie, letak nombor 1 lah. Okay, now kita move on kepada TCS ataupun traction control. Traction control ni aku rasa simple lah, semua orang tahu. Dia measure by sensor tayar depan dengan tayar belakang. So maksudnya kalau tayar belakang pusing lebih cepat daripada tayar depan, dia akan cut. Dia sama macam ABS, cuma dia terbalik. So traction control ni penting untuk contohnya ketika jalan yang licin lah, jalan basah, jalan berminyak, berpasir kan. So traction control ni sangat membantu untuk eliminate spinning, tayar belakang spinning. So dia akan cut power and save the day lah. Okay, untuk yang ABS pula, motor ni menarik sikit dari segi ABS, sebab ABS motor ni kira dia dah integrate dengan 6 axis IMU tu. ABS yang biasa yang korang boleh jumpa dekat motor-motor lain tu still ada. Maksudnya dia measure tayar depan dengan tayar belakang, kemudian bila kita brake dia tahu kita brake tu dah lock ke belum, kemudian dia lepaskan macam tu kan. Tapi motor ni dia punya special ABS dia adalah yang mana dia lean angle sensitif. Maksudnya pada setting tertentu dia akan detect berapa banyak lean angle melalui 6 axis IMU tu. Kemudian bila dia rasa macam kau dah brake terlalu kuat ketika lean angle tu, dia akan lepaskan. Dia add ABS dekat situ. Okay, now jom kita tengok macam mana nak set benda-benda tu. Jom. Okay, harapnya korang boleh nampak sendiri lah kan. Antara komplain aku pasal motor ni sebenarnya adalah meter dia sangat kecil. Kecil untuk motor yang besar macam ni kan. Aku rasa ni kecil. Tapi korang boleh tengok kat sini. Sini ada D mode dengan TCS mode. Pasal riding mode ni nanti aku tunjuk. Sekarang ni korang kena tahu kat sini dia punya tempat untuk toggle menu. Maksudnya tekan dia, kemudian dia akan pergi kat bawah ni. Lepas tu tekan lagi. Kemudian kat sini boleh nampak ada display setting semua ni. Korang pergi dekat manual TCS setting. Okey, ni setting yang aku pakai iaitu TCS 1, SCS 1 dengan Lift 1. Maksudnya TCS adalah traction control, SCS adalah slide control, Lift tu lift control lah. Okey, kalau satu maksudnya paling kurang interference. Maksudnya ini kira dia tak interfere sangat. Contohnya kalau traction control 1, dia bagi kau even spinning tayar tapi yang masih controllable. Kat sini boleh tekan lah setting 1, kemudian ada 2, 3. Dalam sistem Yamaha ni semua macam tu. Kalau 1 maksudnya yang paling less interference. Kalau makin besar nombor dia, makin banyak interference. Kalau hujan ataupun mungkin jalan tak berapa elok, berpasir apa semua, letak kat nombor 3 lah. So kita biar nombor 1. Okey, kemudian ini untuk slide control. Slide control ni pun sama juga. Cuma beza dia slide control ni kau boleh off. Contohnya kalau korang jenis suka drift kan, boleh off lah. Tapi kebanyakan rider tak suka tau sensation bila kau tengah bawa ada sliding kan, terkejut kan. Aku letak 1, tapi aku rasa hari ni kita nak try kat Bukit Tinggi, kita letak nombor 2 lah. Okay, so ini lift control. Lift control ni macam aku cakap tadi, dia macam anti-wheelie lah. Kalau korang nak wheelie naik tinggi-tinggi, pakai nombor 1. Dia cepat naik. Kalau nombor 2, dia masih wheelie tapi dia perlahan sikit naik. Kalau nombor 3 macam aku cakap tu, dia boleh wheelie juga, cuma selalunya by the time dia dah naik tu, kau dah nak tukar gear dah. So boleh pilih lah. Aku rasa letak nombor
2 lah, nombor 2. So ini dia dekat dalam manual TCS setting. Okay, sekarang kita cerita pasal dia punya riding modes. Yang lain-lain ni mungkin aku akan cerita dalam walk around nantilah. Tak apa, sebab banyak sangat. So dekat sini untuk riding mode, kita punya control ada dekat sini. Dia kira macam simplified version daripada apa yang tadi yang banyak sangat setting tu kan. So dekat sini ada D mode. Okay, D mode tu maksudnya macam berapa banyak power yang korang nak. So boleh tengok sini ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dan aku letak nombor 1. Maksudnya 1 tu yang full potential lah. Yang nombor 4 macam ni. Nombor 4 ni kalau tak silap aku dia even cut full power. Kalau nombor 3 dia tak cut full power, tapi power delivery tu jadi smooth gila lah. Dia tak agresif. Nombor 2 ni dia macam nombor 1, tapi sangat sikit lah beza dia. Itu untuk dia punya power ataupun D mode. Yang kita tengok dia punya TCS mode. So tadi kita dah set secara manual kan. So kalau dia letak M tu maksudnya setting kita tadi itulah. And then kalau nombor 1 maksudnya semua 1. Maksudnya TCS pun 1, slide control pun 1, lift control tu pun 1. And then kalau 2 pun samalah. So dia ada 1, 2 dengan M. So kalau korang let's say setting M ni untuk hujan, banyak yang kau letak nombor 3 apa semua kan, banyak interference ataupun lebih selamat, senang je lah tengah jalan, kemudian kau boleh off throttle, kemudian boleh tukar. As simple as that. Ok, kita kembali balik kepada menu tadi. Ok, kita tekan dekat vehicle setting, and dekat sini ada BC setting, maksudnya brake control. Ok, sekarang ni dekat nombor 2. Nombor 2 maksudnya dia ada ABS dan juga lean sensitive ABS ataupun cornering ABS. Kalau letak nombor 1 ABS normal je. So kalau untuk sporty riding letak nombor 1. Kalau rasa macam condition jalan dah tak berapa okey apa semua, letak nombor 2. Dan seperti mana yang korang tahu, dia tak boleh off. Tu je lah, potong sikit. And then QS. Okay, QS simple lah. Ada QS upshift dengan auto blipper ataupun downshift. Aku tak tahulah apa circumstances yang kau rasa nak off QS ni. Aku rasa memang biar je lah dia on kan. Okay, other than that, ni pun menarik juga, shift indicator. So shift indicator ni maksudnya korang boleh set dekat RPM berapa yang dia akan start bagi tahu kau, okay sekarang shift gear. So yang ini bila dia start, mungkin kita nak set dia tinggi sikit lah supaya kita boleh tarik dia bagi full potential kan. Bagi full power kan. So dekat 10,000 baru dia nyala. Baru dia ingatkan kita untuk shift. Dekat dalam ni ada banyak lagi nanti. InsyaAllah dalam video walk around nanti aku akan cerita lebih lagi lah. So itulah saja sedikit tentang electronic aids yang ada dekat motor ni, dan juga kebanyakan motor-motor moden yang aku cakap tadi, range price dia kira 60,000 ke atas macam tu. Kira boleh kata banyak lah yang dah ada electronic aids macam ni, secanggih ni kan. Satu benda yang aku nak tekankan adalah betapa sophisticatednya elektronik ni. Dia rasa sampai sangat smooth. Dia punya intervention tu pun tak rasa annoying langsung, memang rasa natural, seolah-olah macam kau dah terror sangat. Padahal sebenarnya electronic aids tu yang banyak bantulah. Satu je lah yang aku rasa paling potong sekali adalah ABS dia tak boleh off. Yang belakang ni tak boleh off. Maksudnya tak boleh lah nak buat sliding semua kan. So dia kurang fun sikit kat situ. So tu je lah untuk video kali ni. Kalau korang ada soalan tentang motor ni, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku cuba untuk address ataupun jawab lah kalau ada kesempatan dekat video akan datang. So seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise. Link ada kat description, boleh dapatkan dekat Shopee. Dan sebelum aku habiskan video ni, seperti biasa jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.